Okey, selanjutnya kita teruskan dengan kontrak pelaburan, yang mana kita lihat dalam Islam, dalam kontrak pelaburan ada dua jenis, iaitu yang pertama ialah kontrak mudharabah dan yang kedua ialah musyarakah. Okey, jadi kalau kita lihat persamaan di antara kedua-dua kontrak ini, kedua-duanya merupakan sesuatu bentuk pelaburan untuk mendapatkan keuntungan, dan kadar keuntungan perlu dimaklumi pada ketika mana kita nak memeterai kontrak tersebut. Dan kalau ada kerugian, maka pihak-pihak tertentu akan menanggung kerugian. Itu kita lihat secara umumnya berkaitan dengan kontrak mudharabah dengan musyarakah. Tapi bila kita lihat secara lebih detail, maka kita dapati bahawa terdapat perbezaan yang cukup ketara di antara kontrak mudharabah dengan kontrak musyarakah. Okey. Jadi kita nak lihat di sini apakah yang dimaksudkan dengan mudharabah. Ya, mudharabah kalau kita lihat dia merujuk kepada akad pelaburan dalam Islam, yang mana mudharabah ini dianya merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa Arab, daripada kata akar qirat yang bermaksud potong. Okay. Dan potong di sini dalam erti kata pemilik harta yang juga pemodal memotong sebahagian hartanya untuk dilaburkan dalam akad pelaburan secara mudharabah. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, mudharabah ini dia merujuk kepada perkongsian keuntungan. Dan dalam mudharabah, kerugian keuangan ditanggung oleh pemodal. Dalam erti kata tidak berlaku perkongsian rugi dari segi keuangan. Okey. Jadi sebab tu kalau kita lihat mudharabah ini, dia merupakan satu kontrak pelaburan di antara pihak yang memiliki dana, dan satu pihak lagi akan mengambil dana dan akan mengusahakan sesuatu projek. Okay. Jadi bahasa mudahnya, dalam kontrak mudharabah, satu pihak sediakan dana. Contohnya saya ada 10 juta, jadi saya sebagai, kita katakan, rabbul mal ataupun pemodal, dan satu pihak lagi akan mengambil modal yang saya berikan kepada dia untuk buat sesuatu projek. Okey. Yang mana projek ini akan dibuat secara sepenuhnya oleh pengusaha. Dan kalau dapat keuntungan, maka keuntungan ini akan diperolehi mengikut nisbah keuntungan yang dipersetujui semasa mereka memeterai kontrak tersebut. Contohnya, kalau untung, saya dapat 60 dan kamu sebagai pengusaha dapat 40. Jadi itu kita lihat bahasa mudahnya maksud mudharabah. Okey. Dan mudharabah kalau kita lihat dari segi istilah, okey. Mudharabah dari segi istilah, dia merujuk kepada akad di antara pemodal dan pengusaha dalam menjalankan sesuatu perniagaan dengan nisbah keuntungan dibahagi mengikut persetujuan, sementara kerugian keuangan akan ditanggung satu pihak sahaja. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, dia maksudnya dia merupakan perkongsian untung tetapi tidak kepada perkongsian kerugian. Kerana perkongsian ataupun kita katakan untung memang dikongsi, tapi kerugian hanya akan ditanggung oleh pemberi modal. Jadi pengusaha dia tak akan tanggung sebarang kerugian. Katakanlah pemodal dia bagi 10 juta. Dan pengusaha dia gunakan 10 juta untuk bangunkan sesuatu projek, dan tengok-tengok projek tersebut rugi. Jadi maksudnya kerugian itu sepenuhnya di tangan pemberi modal, manakala orang yang mengusahakan tidak akan menanggung sebarang kerugian. Cuma dia mungkin akan, kita katakan, kehabisan, dia macam mencurahkan tenaga yang sia-sia, dia buat sesuatu yang sia-sia dan sebagainya lah. Dan dia pun tak dapat apa-apa. Maksudnya dia buat benda tu, duit pun tak dapat, sebab duit dia akan dapat hasil daripada keuntungan daripada projek tersebut. Okey. Ini contoh yang kita lihat. Contohnya, Husin, seorang pemodal, melaburkan hartanya sebanyak 1 juta kepada Fairuz, seorang pengusaha, untuk menjalankan perniagaan sewa kereta. Okey, jadi
Fairuz dia akan menjalankan bisnes tersebut tanpa mengeluarkan sebarang modal. Sebaliknya, Husin lah yang bertindak sebagai orang yang akan memberi modal. Dan di awal kontrak, pemodal dan juga pengusaha bersetuju dengan nisbah keuntungan iaitu 50-50 ataupun 70-30 ataupun mana-mana sahaja yang mana kadar ini dipersetujui di antara kedua-dua belah pihak yang melakukan kontrak. Dan sementara jika berlaku kerugian, keuangan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, manakala pengusaha akan menanggung kerugian dari segi masa dan juga usaha. Ya, jadi itu yang boleh kita fahami daripada takrif mudharabah. Dan kita lihat mudharabah merupakan kontrak yang sangat sesuai dalam muamalat dan juga dalam urus niaga Islam, yang mana kita lihat akad ini amat sesuai untuk pelaburan yang melibatkan pemodal, iaitu seorang yang mempunyai modal keuangan untuk dilaburkan dan seorang lagi menjadi pengusaha tanpa modal keuangan. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak buat kontrak mudharabah ini, biasanya kita akan cari orang yang ada kemahiran, yang ada kepakaran dalam mengusahakan sesuatu projek. Contohnya kita nak buat projek, katakanlah kita nak buat projek perumahan. Kita nak buat projek perumahan, maka kita perlu mencari orang yang ada kelayakan, yang ada kepakaran, yang ada keahlian dalam hendak membangunkan projek perumahan tu. Okay? Jadi maksudnya kita tahu orang ni kalau memang buat projek memang berjaya. Dan kualitinya sangat baik dan sebagainya. Jadi kita percaya dekat dia dan kita boleh bagi modal dekat dia sebanyak 50 juta. So dengan modal tersebut dia akan gunakan untuk dia buat satu projek perumahan. Dan hasil daripada jualan rumah tersebut, maka keuntungan selepas ditolak modal dan sebagainya, keuntungan akan dapat kepada kedua-dua belah pihak mengikut nisbah yang dipersetujui bersama. Okey. Dan kita lihat mudharabah ini merupakan kontrak yang diharuskan oleh hukum syarak kerana terdapat dalil sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Ini saya rasa boleh baca sendiri ya. Okey, dan sama juga kontrak mudharabah juga dia juga ada rukun dan juga ada syarat dia. Rukun sama juga pelaku akad iaitu pemodal dan juga pengusaha. Kemudian yang ketiga dan keempat ialah subjek akad dia adalah modal dan juga projek yang dilakukan, dan yang kelima ialah sirah iaitu ijab dan qabul. Okey. Kemudian bagi setiap rukun ada syarat dia, sama juga syarat pelaku akad sama sahaja, iaitu mereka ini hendaklah orang yang ada keahlian untuk melakukan sesuatu kontrak. Tak perlu saya nak hurai panjang. Kemudian kita lihat rukun yang ketiga, modal. Modal mestilah milik pemodal dan berbentuk keuangan. Okey. Jadi maksudnya modal ni kita boleh katakan wang lah, wang ringgit, yang mana wang ini dimiliki oleh satu pihak yang kita panggil sebagai pemberi dana, sebagai rabbul mal. Jadi maksudnya modal ni kena clear, kena jelas jumlahnya berapa. Okey. Kalau kita buat pelaburan di tempat yang mungkin ada menggunakan banyak mata wang, jadi kita kena clearkan kita nak labur 50 juta apa, sama ada juta dolar ke juta ringgit Malaysia dan sebagainya lah. Kemudian projek, rukun yang keempat ialah projek. Jadi projek yang hendak dilakukan mestilah jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkontrak. Jika akad secara mudharabah mutlaqah ataupun mutlak, maka pengusaha bebas melakukan apa jua perniagaan yang halal. Dan jika projek tersebut ditentukan, maksudnya dikhususkan, aku bagi duit ni untuk buat sekian, maka pengusaha terikat untuk melakukan perniagaan yang telah ditentukan oleh pemberi modal. Okey, kemudian sirah ni mudah saja, iaitu maksudnya sebarang tawaran yang menunjukkan kita nak bekerjasama dengan dia untuk melakukan sesuatu projek. Okey. Kemudian kita lihat lagi jenis-jenis mudharabah, dia ada dua, iaitu yang pertama mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah iaitu kita memberi duit kepada dia dan kita tidak mengkhususkan duit ni perlu dibuat apa. Maksudnya kita tahu dia ni seorang
usahawan yang berjaya dan dia ada banyak kepakaran dia. So kita beri kepercayaan kepada dia, nak ambil 10 juta. Jadi buatlah apa sahaja asalkan benda tu benda yang halal. Kalau untung nanti kita kongsi sama, iaitu 50-50. Jadi maksudnya kalau pemodal cakap macam tu, maka kita boleh faham daripada kata-kata tersebut ianya menjurus kepada mudharabah mutlaqah. Kemudian mudharabah muqayyadah. Okey, muqayyadah ni maksudnya kita bagi duit dan kita tentukan duit ini digunakan untuk sekian-sekian. Okey, untuk gunakan untuk sekian-sekian. Jadi maksudnya pengusaha dia fahamlah. Maksudnya duit ni dia boleh guna untuk sekian saja. Tak boleh dia nak guna yang separuh dia gunakan untuk projek ni, separuh lagi dia gunakan projek yang lain dan sebagainya. So maksudnya dia tidak amanah di situ. Okey, jadi maksudnya dalam mudharabah juga kita boleh tentukan, kamu nak tak kalau aku bagi 1 juta ni, kamu buat projek katakanlah kita sewa. Kan, maksudnya kita dah tentukan projek ni 1 juta ni untuk projek kita sewa. So kalau dia setuju, maksudnya duit 1 juta tu dia kena gunakan untuk orang kata apa, untuk projek kita sewa sahaja. Okey. Kemudian kita lihat amalan mudharabah semasa. Okey, ini amalan mudharabah semasa. Kalau kita lihat yang pertama tadi. Okey, yang pertama ni kalau kita lihat. Okey. Kalau kita lihat yang pertama ni. Yang pertama ni macam biasalah. Contohnya seorang ada dana dan seorang lagi dia tidak ada dana tetapi dia ada skill. So kita bagi dekat dia duit dan dia pun bertindak sebagai pengusaha dan dia akan usahakan dan untung akan diberi mengikut kadar yang dipersetujui bersama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat pemilik modal menyerahkan rumah kepada pengusaha untuk dijadikan homestay. Ya, modal rumah dan juga modal pembelian perabot rumah sepenuhnya dari pemilik rumah, dan pengusaha menjalankan perniagaan homestay. Keuntungan akan dikongsi mengikut kadar yang dipersetujui bersama, dan kalau berlaku kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh pemberi modal. Ini saya dah sebut tadi ya. Mana ni? Kemudian yang ketiga, pelaburan di bank-bank Islam. Dan kita lihat hari ini pun kalau kita pergi dekat bank pun, bila kita nak simpan duit, dia ada banyak bentuk instrumen. Antaranya wadiah, al-wadiah, simpanan al-wadiah secara al-wadiah. Kemudian ada juga simpanan pelaburan. Okey, jadi maksudnya kalau yang wadiah tu, maksudnya dia terikat dengan wadiah lah. Kalau kita ambil yang satu lagi mungkin pelaburan, maka dia terikat dengan mudharabah. Jadi yang ni mudharabah maksudnya pihak bank, kita sebagai pemberi modal kepada pihak bank, maksudnya kita sebagai pemberi modal, kita bagi modal dekat bank, katakanlah kita letak kat situ 10,000, jadi bank akan bertindak sebagai pengusaha. Jadi bank akan gunakan 10,000 untuk buat sesuatu projek, dan kalau untung, bank akan bahagi keuntungan itu mengikut nisbah yang dipersetujui semasa kita buat kontrak dengan pihak bank. Okey, dia beza kalau wadiah, kalau kita simpan secara wadiah, maksudnya kita simpan dekat bank. Jadi duit simpanan itu kita boleh ambil pada bila-bila masa, cuma bank akan gunakan duit yang kita simpan untuk buat satu projek. Kan? Dan kalau bank untung dalam projek tersebut, bank tidak perlu ataupun tidak ada kewajipan untuk dia untuk mengagihkan keuntungan itu kepada kita. Itu kalau wadiah. Ya, sebab tu kalau wadiah, bank tak bagi apa-apa pun tak ada masalah. Okay. Tapi kalau mudharabah, kita buat dengan mudharabah, kita buat mudharabah dengan bank untung, bank kena bagi sesuatu kepada kita ikut kadar yang dipersetujui. Kalau wadiah, maksudnya bank tak bagi pun tak ada masalah. Cuma kita lihat amalan di bank, dia nak tarik kita supaya kita ni setia simpan dengan dia, maka dia beri dalam bentuk hibah.
kan. Sebab tu kita simpan macam bank Islam. Saya tengok dalam bank Islam setiap bulan pihak bank akan bagi, kalau dia kadang bagi 20%, 50%, gantung kepada jumlah wang yang ada dalam simpanan kita di situ. Kan? Dia akan bagi. Jadi yang tu apa dia? Yang tu kita panggil sebagai hibah bank kepada kita, supaya bila kita nampak, wah, simpan dekat sini, tengok-tengok setiap bulan bank akan bagi, ataupun setiap tahun bank akan bagi. Jadi bagi itu dianggap sebagai hibah. Bank tak bagi pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita berasaskan kepada al-wadi'ah, yad dhamanah. Ya. Tapi kalau kita simpan dekat dalam dalam simpanan mudharabah, okey, dalam simpanan mudharabah, jadi kalau untung bank kena bagi kat kita. Sebab tu dia beza. Okey. Cuma di sini apa yang paling penting dalam mudharabah, okey, dia ada beberapa prinsip yang perlu kita kena pasti dalam mudharabah. Yang pertama sekali, kontrak mudharabah ini dia adalah merupakan kontrak perkongsian keuntungan. Okey. Jadi kalau ada keuntungan, maksudnya keuntungan itu perlu diberi kepada kedua-dua belah pihak mengikut nisbah. Dia tak boleh kita deal bila untung ni kita macam ni. Contohnya aku bagi 10,000 kepada kamu. Jadi kalau untung aku ambil 1,000, kamu ambil 500. Dia tak boleh dalam bentuk macam tu. Okey. Dia tak boleh. Dia tak boleh bentuk macam tu. Sebab apa? Sebab belum tentu kita dapat untung 1,500. Sedangkan kita dah berjanji, kalau untung aku ambil 1,000, kamu ambil 500. Kan? Sedangkan kita tak dapat meramal perkara yang akan datang. Barangkali tidak ada keuntungan. Barangkali untungnya mungkin RM1.50 saja. Kan? Jadi sebab tu, bentuk keuntungan dia tak boleh kita tentukan dalam keadaan yang sebegitu. Maksudnya kita tentukan kadarnya. Kalau untung aku banyak ni, kamu banyak ni. Tak boleh. Dia keuntungan ni dia mesti ditentukan berdasarkan kepada portion ataupun berdasarkan kepada nisbah. Kan? Kalau untung 50-50. Kan? Kalau untung 70-30 ataupun 60-40. Jadi kalau ada kadar yang macam tu, dapatlah untung macam mana pun, dapat untung RM1 pun, maksudnya kita dapat tahu berapa yang kita akan bagi keuntungan kepada pengusaha dan juga kepada kita, iaitu sebagai pemberi dana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita katakan dalam mudharabah ini, dalam kita nak buat pelaburan duit ni, kita tak boleh memberi jaminan keuntungan. Sekarang ni banyak kita lihat syarikat-syarikat yang dia cuba nak tarik kita supaya kita melabur dengan dia. Dia beritahu kita, kamu labur setiap bulan dalam syarikat aku sebanyak RM1,000. Jadi setiap bulan syarikat akan bagi keuntungan sebanyak RM200. Jadi kalau kita didatangi oleh orang yang cakapnya sebegitu, maksudnya dia minta kita labur dengan syarikat dia dan dia bagi jaminan keuntungan. Untung kami akan bagi 10% daripada jumlah modal yang kamu berikan. Jadi benda ni benda yang bertentangan dengan Islam. Sebab apa? Sebab dalam Islam tak boleh kita nak memberi jaminan terhadap sesuatu perkara yang akan datang. Jadi bila kita bagi jaminan, maksudnya kalau kamu niaga dengan aku, kamu melabur dalam syarikat aku, setiap bulan aku akan bagi RM500. Jadi yang ni perkara yang kita katakan yang tidak betul. Sebab apa? Sebab dalam Islam tak boleh kita memberi jaminan keuntungan. Tapi kalau kita kata macam ni, contohnya kamu labur dekat aku dan kebiasaannya rekod keuntungan syarikat kami 5 tahun yang sebelum ini ataupun 10 tahun yang sebelum ini menunjukkan keuntungan lebih kurang antara 10 hingga 15% daripada jumlah yang dilaburkan. Kalau macam tu, okey. Sebab apa? Sebab kita tak janjikan, cuma kita beritahu jangkaan keuntungan. Kalau kita katakan jangkaan keuntungan, yang tu okeylah, sebab kita dapat buktikan dengan kita katakan rekod yang sebelum ini menunjukkan biasanya kita akan untung antara 10 hingga 15%. Okey. Jadi kalau kamu labur kat aku
jangkaan keuntungan lebih kurang macam ni. Tapi kita tak bagi jaminan lah, maksudnya kita kata jangkaan. Boleh jadi kalau mungkin dalam tahun tu berlaku masalah ekonomi dan sebagainya, boleh jadi tidak akan untung. Ya, jadi maksudnya kita kena berhati-hati dalam kita memilih produk untuk kita nak buat pelaburan. Ataupun kita sebagai orang yang kita katakan macam sebagai orang yang nak buka syarikat untuk kita katakan buat sesuatu dan kita perlukan kepada modal. Jadi kita nak cari modal, mungkin kita terpaksa cari kawan-kawan kita yang boleh menyumbang sedikit kepada syarikat kita. Jadi maksudnya penggunaan ayat yang kita katakan nak memberi keuntungan itu perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita menjanjikan keuntungan kepada dia apabila dia buat pelaburan dengan kita. Okey. Jadi itu di antara perkara-perkara asasi dalam kontrak mudharabah. Iaitu yang pertama, kita kena faham kontrak mudharabah yang pertama, dia merupakan kontrak di antara pemberi dana dengan pengusaha. Kalau dua-dua bagi dana, yang tu tak dinamakan sebagai mudharabah, itu musyarakah. Okey. Dia mudharabah, satu pihak bagi dana, satu pihak akan usahakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untung, maka kedua-dua pihak akan dapat ikut nisbah yang dipersetujui bersama. Okey. Yang ketiga, kalau rugi, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Selagi mana tidak, kita katakan kalau pengusaha itu dia sengaja buat sesuatu yang boleh mendatangkan kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pengusaha. Maksudnya pengusaha dia ikut memang cara yang betul, tetapi ditakdirkan oleh Allah projek tersebut tak berjaya. Yang tu sepenuhnya ditanggung oleh pemberi dana. Tapi kalau macam pengusaha ni dia saja je, dia sahaja mencari cara-cara yang boleh menjatuhkan ataupun yang boleh mendatangkan kerugian, maksudnya dia nak khianat dengan kawan dia dan sebagainya. Jadi yang ni kerugian akan ditanggung oleh pengusaha. Okey. Kemudian yang keempat, jangan kita bagi jaminan keuntungan. Jadi kalau ada mana-mana syarikat yang bagi jaminan sebegitu, yang ni perlu kita hindarkan. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kontrak mudharabah. Nanti kita akan sambung musyarakah.